Saya jemput Yang Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih, Yang Dipertua. Yang Dipertua, sebelum saya mulakan perkara membahas ini, saya nak bagi tahu untuk semua ahli parlimen di sini mengenai latar belakang ini, latar belakang akta ini, rang undang-undang ini. Sebenarnya ini adalah dalam manifesto Pakatan Harapan. Mungkin Yang Berhormat lagi ingat bahawa kalau tak lupa menteri pun kita ingatkan sekarang. Ini adalah di mana kita dasarnya Aisuri sumbangan kepada KWSP. Tetapi masa perkara itu dibincangkan, kita telah membawa ke kabinet dan mendapat kebenaran supaya RM10 dari bayaran kepada KWSP itu akan digunakan pakai untuk dibayar ke SOXO. Itu adalah sejarah dia, itu adalah yang nyata. Dan masa kita merajui kerajaan, rang undang-undang ini sudah pun 99% siap. It's nothing they have baked in the oven new. It's all lama punya cerita. Jadi ini adalah satu sumbangan kita kepada negara dan ini adalah untuk kebaikan semua suri rumah di negara ini. Tapi nampaknya walaupun rang undang-undang ini ada kebaikan yang banyak, tetapi ada satu yang tercicir dari rang undang-undang ini adalah di mana sumbangan kerajaan dalam keselamatan sosial suri rumah ini tidak ternyata dalam rang undang-undang ini. Itu saya khawatir kerana tidak ada macam obligasi atau an undertaking dari kerajaan bahawa wang ini akan dibayar setiap tahun kepada SOXO. Ini beza dengan Pakatan Harapan di mana dengan nyata kita mengatakan bahawa semua sumbangan kerajaan mengakui tanggung untuk membiayai projek ini. Ini adalah kerana khusus kepada B40 di mana kita perlu mengambil kira kesusahan mereka, maka pertolongan perlu diberi kepada mereka. Itu dia punya hasrat. Tetapi, Datuk Yang Dipertua, saya dengan sangat tak senang hati bila satu di antara keperluan untuk menjadi ahli di sini, di B40, selain dari menjadi ahli 40, surah miskin lah, surah susah lah, lagi kerajaan cakap, oh you mau dapat e-KASE meluluskan. Ini e-KASE ini main jahat. Main jahat, Datuk Yang Dipertua. Kalau Yang Berhormat dalam kawasan Yang Berhormat pergi register dengan e-KASE, dia ambil 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan. Tak masuk akal langsung. Jadi dalam masa itu menyusahkan masyarakat madani, masyarakat yang biasa. Saya rasa itu perlu diambil kira oleh SOXO supaya kita mengatasi masalah ini. Kalau kita ada mekanisme dalam Prekeso sendiri supaya kita dapat merangkumi semua orang ini. Supaya tak perlu mereka mendapat macam dihalusi oleh e-KASE. Betul-betul. Inilah masyarakat, inilah masalah di negara ini. Kita ada macam-macam department yang mengambil macam filtering proses. Filtering bukan satu proses, dia ada 4, 5, 6. Sudahlah miskin. Ramai di antara kawasan saya, Datuk Yang Dipertua, di mana sangat miskin, susah nak pergi ke department untuk mendapat kebenarannya. Nak minta. Silakan. Ibu Rak setuju dengan saya bahawa e-KASE ini dia dikendalikan oleh Kementerian Kewangan, langsung tak berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia. Jadi bagaimana Kementerian Sumber Manusia boleh memastikan orang nak masuk kepada e-KASE ini boleh dimasukkan kerana bukan dikendalikan oleh mereka. Setuju Yang Berhormat Kampa. Saya sendiri pergi register dah berbulan-bulan belum dibuat. Jadi ini menghalusi sistem menghalusi ini. Nombor satu, mengambil banyak orang. Kita perlu employ in the civil service banyak orang. Macam tak ada kerja, kita kasih dia kerja. Ini perlu difikir. Saya rasa kita perlu hapuskan e-KASE biar Prekeso sendiri menengok dia dan menganalisa dia. Datuk Yang selain dari itu, kita telah memberi bahawa pada tahun 2020 bulan Mac rang undang-undang akan diluluskan.
Tetapi hari ini bila saya berdiri di sini, Datuk Ketua, di satu online petition, change.org, kita telah mendapat lebih kurang 27,000 orang lebih yang telah mentandatangani, mendesak kerajaan membawa rang undang-undang ini ke Parlimen. Maka ini saya rasa adalah satu di antara perhatian dan sumbangan yang dibuat oleh orang ramai di negara ini. Tapi mari kita tengok apa yang dibuat oleh Kementerian Sumber Manusia yang dirajui oleh Menteri. Menteri kata tahun dulu bahawa sebelum November 2021 rang undang-undang ini akan diluluskan. Tetapi tidak. Hanya lebih kurang beberapa bulan sekarang. Jadi soalan saya, Datuk Yang Bertuah, dari bulan November sampai ia akan digazet, berapa ratus orang telah tercedera, berapa ratus orang telah mati, telah incapacitated dan sebagainya. Adakah Prekeso akan memberi sumbangan atau menolong mereka? Kerana jika kita merajui kerajaan, tahun 2020 Mac ini sudah jadi undang-undang. Lebih kurang sekarang 2 tahun lebih, 28 bulan. Kerajaan ini tidur. Tidak membawa rang undang-undang, satu perkara yang telah pun kami siapkan. Hanya perlu bawa ke Parlimen. Ini menunjukkan ketidakseriusan. Datuk Yang Bertuah, saya petik dari Akta Sokso ini, kita nampak ada beberapa perkara saja yang diberi perhatian. Saya harap lebih dari itu saya baca, Datuk Yang Bertuah. Kita perlu polisi sosial di negeri ini lebih-lebih lagi sejak kejadian pandemik COVID-19, di mana sustainable dan durable social security diperlukan. Kerajaan perlu ada satu charter on policy di mana kita boleh evolution of our social security policies irrespective of who governs the country. Dalam perkara ini saya nak petik sedikit dari European Union, Datuk Yang Bertuah. European social policies aim to promote employment, improve living and working conditions, provide adequate social protection and combat social exclusion. European Social Charter, it guarantees a broad range of everyday human rights related to employment, housing, health, education, social protection and welfare. The Charter lays specific emphasis on the protection of vulnerable persons such as elderly people, children, people with disabilities and migrants. An authentic social security covers all segments of society and not merely the formal registered workers. Ini perlu diberi perhatian. Dan saya sangat seronok bawa rang undang-undang dibawa hari ini, walaupun lambat, biar lambat asalkan selamat, tetapi ada sesuatu yang tak kena, mungkin perlu memberi penjelasan. Lagi satu adalah Nordic model of social security. The modern Nordic model is characterized by a public sector that provides its citizens with welfare services and social security net. Specifically, this includes child benefits, parental leave, health services and hospitals, all of which are free at the point of delivery. Datuk Bertuah, akhir sekali, Prekeso telah mulakan mensediakan satu hospital. Ini di Rehabilitation Center di Melaka. Semasa kita merajui kerajaan, kita cadangkan di Meru, di Ipoh, di kawasan Tambun. Ini hospital ada satu cadangan yang bagus. Di Iran, di India, di banyak negara di Eropah. Ada hospital-hospital hanya khusus untuk pekerja. Saya harap kerajaan akan memperluaskan pembinaan hospital dan lebih mustahak adalah mengadakan macam-macam pengubatan dan sebagainya, macam cancer treatment yang spesifik untuk pekerja-pekerja yang dapat mengatasi masalah tersebut. Lebih baik dari hospital biasa. Kita ada macam Mitsubishi di Jepun di mana telah memberi cadangan untuk membina dan sistem itu di Malaysia untuk diguna pakai oleh pekerja-pekerja negara ini. Datuk Yang Bertuah, saya terima kasih dan saya harap rang undang-undang ini bukan saja diluluskan, kita dari pembangkang semestinya akan menerima ini, tetapi lebih mustahak adalah mengetahui sejarah dan sumbangan Pakatan Harapan dalam negara ini
Dan kalau kita merajui kerajaan, ini undang-undang sudah ada ini 28 bulan dahulu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Seterusnya saya jumpa Yang